Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Malaysia, selamat malam kepada semua. Anda bersama saya Ari Herman dalam CCTV yang akan membawakan orang kata bicara santai. Kadang-kadang kita bawa tetamu-tetamu dari pelbagai orang kata latar belakang lah, yang memberi inspirasi, yang berkongsi pengalaman dan sebagainya, profesi masing-masing. Hari ini tetamu saya agak sangat special lah. Bukan agak dah, memang sangat special. Sebab pernah viral ketika dulu kan. Tapi saya tak nak buang masa, kita nak dengar dia cerita, bukan nak dengar saya celoteh. Saya bersama dengan Masitah Muhammad Effendi, aka Mashi. Assalamualaikum Mashi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Mashi? Sihat Alhamdulillah. Mashi sekarang busy ya, saya dengar. Masya Allah, tabarakallah. Agak. Busy dengan apa tu? Sejak viral hari tu kita busy dengan jemputan. Okay. Masih lagi juga mengusahakan perniagaan kecil kami di Johor Bahru. Okay. Masih lagi orang kata masuk office dan sambil-sambil tu travel. I see. Alhamdulillah Allah penuhkan jadual tu. Wah, Alhamdulillah. padatkan jadual tu, insya-Allah. Mashi viral sebab Mashi ialah pada bulan 3 tahun ni terlibat dengan haziran raya yang sekaligus menyebabkan Mashi hilang upaya penglihatan. Betul. Mashi anggap istilah buta ni satu hadiah daripada Allah. Betul? Boleh kongsikan? Masya Allah, tabarakallah. Dia bukan satu perkara yang orang kata macam kita rasa Allah tarik nikmat atau sebagainya. Sebab bagi saya bila Allah rezekikan jadi seorang yang buta ni, Allah meletakkan saya pada the peak state of my life. Dia macam dekat puncak sekarang. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Sangat banyak benda yang Allah gantikan ataupun sangat banyak benda yang Allah buka pintu-pintu jalan-jalannya. Alhamdulillah, kerana apa yang Allah rezekikan kepada saya, maka saya ada dekat sini hari ni. Kalau tak jadi macam tu, mungkin tak ada peluang ni mungkin. Okay. So dia adalah hadiah lah, nikmat. Awal-awal dulu masa lepas nahas, sorry lah saya throwback boleh Boleh. Berapa lama nak ambil untuk nak move on? Masya Allah, tabarakallah. I move on 12 days after the incident. Wow. 12 hari. Within 2 weeks. Sebab actually dalam 12 hari tu pun sebenarnya because of saya disoriented, and dalam tempoh tersebut doktor bagi tahu berulang-ulang kali dah tak nampak dan sebagainya. Tapi yang betul-betul saya ingat adalah after 12 days doktor bagi tahu lagi sekali possibility untuk nampak tu dah tak ada. So vision is not coming back and things, and my reaction was okay. Okay. That's And it. then kita punya conversation with my husband was apa lagi, what's next yang kita kena buat. Orang buta macam mana dia survive, and then how do we manage our business, what should we do now, apa perkara yang kita boleh fikirkan selepas ini. So that is our conversation, so we don't have any downtime time. Time to down pun tak ada. Tak sempat. Tak sempat. Alright. Mashi, masa yelah doktor beritahu memang tak boleh pulih ke bila dah buta ni? Yep. Ophthalmologist bagi tahu kecederaan yang berlaku menyebabkan saraf saya terhimpit ataupun matilah. Okay. So dah tak ada macam apa orang kata aliran darah dekat bahagian saraf tu. Dia orang kata tak, insya-Allah kata doktor vision is not coming back. Tetapi tu doktor kata. Doktor kata. Kita terima macam mana penerimaan kita tu berbezalah mungkin kan. Insya-Allah. Masih baru balik umrah. Alhamdulillah. Cerita sikit pengalaman. Oh, masya-Allah, tabarakallah. It was a great experience. Okay. Of course 2 minggu sebelum pergi tu saya adalah berada dalam keadaan yang sangat risau dan boleh dikatakan menghampiri perasaan takut. Ini first time Masih pergi umrah selepas tragedi tu? Ya. Okay. Dan which is my second time lah. Okay. Dan Alhamdulillah, despite all the ketakutan tu, sebenarnya Allah rezekikan untuk kita minta lagi dengan Allah, minta bantuan Allah, minta apa orang kata empathy, simpati daripada Allah, minta Allah bantu. And eventually sepanjang dekat sana sangat dipermudahkan. Saya direzekikan melihat Madinah dan Kaabah ataupun melihat Madinah dan Mekah melalui memory. We were even tak dirancang, tak request dan sebagainya. Di Madinah kami dapat bilik yang hotel yang sama, of course. Bilik yang susun aturnya sama exactly macam tahun lepas. So I can manage to go to the toilet by myself. I still remember the kedudukan of the bilik. Dan di Mekah magically kami dapat tingkat yang sama, bilik yang sama, nombor bilik yang sama. Exactly. So saya melihat Mekah dan Madinah melalui memory. Alhamdulillah. Dan akses kepada tempat-tempat
ke dataran Kaabah sebagai contoh saya tengok dalam IG. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya masa tawaf dan sa'i tu kami pakai skuter lah. Sebab kaki belum kuat. Waktu tu memang sebenarnya doktor tak galakkan berjalan. So memang kena pakai wheelchair. Tapi hari ketiga di Mekah saya merengek dengan mutawif. Saya cakap saya rindu the feelings of ditolak-tolak dekat dataran tu kan. And then saya rindu nak pegang Kaabah, saya rindu nak cium Kaabah. Dan mutawif kata, puan kuat tak kaki? Saya cakap kalau dari hotel dah berjalan ke masjid mungkin tak kuat, tapi kalau dari hotel kita naik kenderaan, nanti dekat masjid saya boleh try lah kuatkan diri. And then Mutawif kata okay, jom kita naik kereta sampai dekat masjid, and then kita turun, lepas tu kita masuk ke dataran. So what we do was kita buat formation, saya duduk tengah-tengah, and ada husband saya and my team, my staff, and also Mutawif dan isteri dia, dan ada 2 orang lagi jemaah yang membantu. So kita macam buat formation macam tu. And the Mutawif macam bodyguard lah konon-kononnya. And then the Mutawif pergi goreng polis tu, cakap minta doa lah apalah. So masa dia tengah goreng polis tu, kita masuk perlahan-lahan, and we were like laughing, kita lepas masuk macam tu. So direzekikan pegang Kaabah. Alhamdulillah dapat berdoa dekat Multazam, dekat bawah pintu Kaabah tu. And also kita dapat pergi dekat makam Ibrahim, kita dapat pergi dekat punca mata air Zamzam. And everyone was like berilaluan. Alhamdulillah. And I was so happy. Buat umrah tu malam ke siang? Masa kita pergi tu adalah waktu selepas duha, lebih kurang dalam pukul 8-9 pagi. Which waktu tu memang tengah ramai orang. Sangat ramai orang sebenarnya. Sebab orang memang sekarang ni susah nak cari waktu senggang dekat dataran. Sentiasa ramai. Sentiasa ada. So our Mutawif Ustaz Fauzi, dia cakap kalau kita nak tunggu waktu senggang, tak jadi apa, kita pergi, kita minta Allah bantu. Masyi, berbagi 3 rakaat ni sebelum kita break. Apa doa Masyi di depan Kaabah? Masya Allah, tabarakallah. Saya doa, ada 2 doa. Yang pertama adalah saya minta dengan Allah, andai kata penglihatan tu baik untuk saya, minta Allah pulangkan kembali. Tetapi jika tidak, minta Allah mudahkan kehidupan saya. Kedua, saya minta sekiranya boleh Allah jadikan kekurangan saya ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Wah, nampak memang berinspirasi sungguh. Masya-Allah. Masyi, kita nak berehat sekejap. Nanti kita akan sambung chit-chat dengan Masyi. Baik. CCTV berehat sekejap, insya-Allah. Baik, kembali dalam CCTV. Anda bersama saya Ardi Herman dan juga Masyi, the one and only. Okey Masyi terus bagi mini love. Masyi okey Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey Masyi, kita nak terus. Sekarang ni yang kita tengoklah Masyi juga aktif memberi, yang kata, sharing, buat talk di mana-mana tempat lah, universiti dan syarikat korporat sebagainya kan. Biasanya apa yang diorang minta Masyi share? Kisah inspirasi ke ataupun kerjaya ke? Mix of both. Ada sebahagian tempat dia adalah tentang inspirational, macam mana kita bounce back, and then all the resilience and agility part. Ada setengah tu adalah tentang kerjaya, how do I manage my career and also my business selepas kejadian. And then macam contoh, ada juga sebahagian tempat tu dia relate kan apa yang berlaku kepada saya dengan mental health sedikit lah, sebanyak. So lebih kurang macam tu lah, kita bantu beri manfaat melalui pengkisahan ataupun learning point yang Allah berikan kepada kita. So you just share the experience je lah kan? Yes. Macam student pula biasanya apa? Kadang-kadang mesti ada Q&A dengan students kan? Betul. Apa yang diorang tanya? Most of the time diorang tanya macam mana bounce back bila kita ada masalah, ada isu, ada cabaran, ataupun ketika kita down. Sebab sekarang ni kita faham apa orang kata environment, kadang-kadang bila dalam pembelajaran dan sebagainya, circle sangat mempengaruhi kesihatan mental adik-adik kita dekat universiti. So mereka tanyalah macam mana diorang nak ada mindset yang positif, or probably ada jiwa yang kental untuk teruskan apa yang mereka buat dan sebagainya. Student-student ni dia perlu kekentalan sikit kan? It's tough. Orang kata it's tough out there lah dekat sana. Kita faham. So kita sebagai kakak-kakak lah so called, bagilah support. Masih dalam mengurus syarikat aircon kan? Ada beza tak cabaran sebelum tragedi berlaku dan sekarang ni? Selepas, sebelum tragedi berlaku, cabaran dia adalah kita complacent, masih complacent. So kita rasa macam yelah, complete. Kita tak rasa ada pembelajaran baru, cara kerja. Comfort zone. So cara kerja pun yang sama, berbeza dengan apa yang berlaku sekarang.
banyak perkara yang saya kena belajar untuk fokus pada kekuatan strength yang ada. Kita dah tak boleh nak melukis macam dulu-dulu lagi. So saya gunakan kekuatan on orang kata memorization skills yang perlukan sangat-sangat. And then kita tukar cara kerja. Saya fokus pada brainstorming, coaching, meeting, discussion dan sebagainya lah, yang tak memerlukan saya untuk menulis, which I have team yang akan bantu tulis dan sebagainya. And also saya belajar untuk manage masa dengan lebih baik, sebab dia dah jadi macam buat dua perkara lah sekarang. Kan? Betul. Macam bila you sebagai business coach, sebagai owner kepada syarikat kan, kadang-kadang nak buat keputusan tu dan you buat satu ketetapan ataupun satu komunikasi dengan staff. Is it susah tak nak walk the talk kata? Alhamdulillah, it's not so hard for us. Not so hard for me, for my husband, also for my SLT team, sebab kami dididik dan di-guide oleh mentor untuk ada prinsip tu ataupun berpegang pada prinsip walk the talk. Jadi orang yang menjadi contoh, example kepada kita punya team, and also kita set the tone to our team untuk mereka ikut jejak langkah kami lah. And walaupun dalam keadaan yang berbeza sekarang, it's just a hiccup for us. It's not a stop, it's just a hiccup. Okay. So now the company is still progressing well. Alhamdulillah, insyaAllah. We were expecting to celebrate our 10 years anniversaries by next February, insyaAllah. This coming February lah. This coming February. Tak lama dah tu. InsyaAllah. Masyi, yelah semua orang tahu kisah Masyi, apa yang melanda Masyi dan cabaran dan dugaan, dan sejauh mana you memberi inspirasi kepada orang ramai kan. Tapi yelah, kita nak tahu juga di sebalik segala dugaan tu pasti ada support system yang very very strong. Can you share with us your support system yang able kan you untuk bounce back? Oh, Masya Allah. Support system saya sangat besar, sangat orang kata sangat bagus dan sangat baik, Alhamdulillah. But the two main character in my life is the first main character adalah my husband. Daripada before Masyi accident pun, dia adalah orang kata karakter besar yang memainkan peranan penting dalam kejayaan Masyi. Masa before Masyi accident, kahwin je dengan dia, semua kerja-kerja rumah 90% dia yang buat. Dia yang basuh, dia mengemas, kecuali memasak, because most of the time dia akan bagi alasan dia tak pandai masak. Rupanya dia tipu, lepas kita dah accident dia pandai masak. Masak dengan sangat baik, and boleh dikatakan lepas accident 100% kerja rumah dia buat. So being a very good support system yang sangat bantu Masyi tukar cara Masyi fikir, cara Masyi melihat this challenge. Even dia kata this challenge is another, orang kata macam kita main game, kita nak naik satu level baru. So macam itulah, that's how dia jadi support system yang bagus. And also my mentor, dia adalah orang yang even masa before accident sampai ke sekarang, even masa Masyi dekat ICU, dia call and dia kata there must be a reason why Allah tak ambil you, mesti ada satu misi besar Allah nak you buat. So bangun, bangkit balik semula. So dia adalah orang yang bagi kita semangat, not just semangat lah sebenarnya, dia lebih kepada clarity of kita punya purpose, kenapa kita buat apa yang kita buat sekarang, dan berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So dia remind kita tentang perkara tu. And also my family, my parents-in-law, my parents-in-law sangat baik, sangat tidak melihat atau memandang langsung pada kekurangan. And also my team, mereka melihat apa yang berlaku ini tidak mengurangkan kemampuan saya untuk lead the company. Menarik sekali. Memang inspiring lah orang kata kan. Alhamdulillah. Your support system is very very supportive. Alhamdulillah. Husband memang sekarang ni memang jaga Masyi, dah jadi macam your husband, your manager, your PA. He's doing well. Alhamdulillah. Somehow sekarang kita dalam transition untuk dia lebih jadi macam sebelum ni, which involve hands-on kepada company balik semula. Sebab dia ajar Masyi untuk macam mana tu belajar balik semula lah, mandi sendiri, and then try to manage myself. 80% masih bergantung kepada dia, but I believe seorang ataupun seketul Masyi InsyaAllah boleh belajar to be independent once again. One day insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Masyi, kita nak berehat sekejap. Sekali lagi, CCTV akan kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana.
Okey, masih bersama CCTV bersama saya Ardi Harman dan juga Mashi in the house. Suka sebut macam tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashi, yelah kita kenal Mashi melalui fasa-fasa yang mencabar, tapi Mashi tetap positif. InsyaAllah. Karakter Mashi sebenarnya macam mana? Garang ke, kelakar ke? Sebab tengok Mashi suka gelak juga. Okay, combination of both. Mashi Alright. sebenarnya sebelum accident, I'm a very strict person, like very Okay. upfront, Oh. straightforward. Vocal. Yes, very vocal. Uh-uh. It is not easy to work with me, Oh, to be yeah? honest. Wow. And Mashi, itulah sekarang macam memakai dua topi ataupun dua karakter. Mhm. When I become Mashi, more laid back, more fun. I laugh a lot. Okay. I do laugh a lot when become Masita Okay. previously. Alright. But when I jadi seorang Masita tu, dia jadi lebih firm. So no, orang kata susah untuk, kalau saya kata A, Okay. it's A. Alright. Jangan dibengkokkan pun A tu. Dia Okay. macam tu. Okay. So I'm a very straightforward person lah. I see what I want to see. Alright. And I don't actually mengambil berat sangat tentang persepsi orang. So, Okay. well, kita bangsa Johor, we Yeah. were inspired by our TMJ Yes. so much. And I like his character. So, inspired by his character as well. Dan menerapkan karakter yang lebih kurang sama kepada tim-tim kita juga. Kenapa kita tak perlu react kepada all those perception yang ni sedikit tentang apa communication dan sebagainya kan. Your point of view, sebab you as a company punya owner, dan you juga sebagai seorang yang sekarang ni pun berperkongsian kan sebagainya kan. So kenapa you lihat? Why we don't have to react to all Yeah. things? Well, sebenarnya bukan semua perkara memerlukan respon kita. Because ada perkara-perkara tu macam apa orang kata, kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita tak boleh nak ambil semua benda pun masuk dalam hati kita. Saya berpegang pada prinsip semua perkara dalam dunia ni adalah untuk diletakkan di tangan untuk diuruskan, bukan untuk dimasukkan ke dalam hati untuk kita rasa kecewa, untuk kita explain ourselves and things. Some people will understand, some people not, because ilmu bersepah-sepah, tapi kefahaman direzekikan oleh Allah. So some people akan ada level of kefahaman yang sama dengan kita, tapi sesetengahnya memerlukan masa untuk faham apa yang kita faham, insyaAllah. Wah, insyaAllah. Mashi aktif di social media kan? Agak. Apa antara konten-konten, yelah mungkin penonton yang mungkin tak belum follow Mashi kan, mungkin apa konten-konten yang Mashi letak dalam social media? Niche dia masih lagi belum stabil sebenarnya. Okay. Dia pelbagai lah. Pelbagai. Okay. Sometimes I put motivational content. Okay. Sometimes it's just thoughts or perspective yang Mashi ada. Oh, okay. And sometimes Mashi suka jadikan social media ni sebenarnya macam diary Mashi lah. So daripada dulu lagi Mashi ada pandangan, manalah tahu nanti kita dah tua-tua, kita buka balik, oh this is the things yang kita dah lalu, this is the story yang kita pernah ada, this is the experience yang kita pernah apa orang kata enjoy together. So sometimes I also put content-content tentang me and my husband, and some sweet content konon-kononnya so called. In fact dalam apa konten-konten tentang berkait dengan bisnes pun you ada share kan? Yes. I tengok yang recent postnya pasal pokok durian, nak Yeah, pokok cili yes. sebagainya. Can you share with us, kongsikan kepada penonton tentang konten-konten yang mendidik jugalah untuk usahawan berniaga. Masya Allah, bisnes. tabarakallah. Mashi belajar baru-baru ni daripada mentor Mashi tentang analogi menanam pokok sebenarnya. Okay. Like pokok durian dan pokok cili adalah something yang after Mashi digest lah. So tentang bila kita buat bisnes, kadang-kadang sebenarnya apa yang guru sampaikan tu adalah tentang kita kena faham kita tak boleh buat bisnes ni macam kerja-kerja menyiram semata-mata. Okay. Maksudnya ada setengah orang tu kan bila menanam pokok dan sebagainya tu, dia ambil pokok tu, dia siram je lah. Lama-lama pokok tu mati. Dia tak letak baja, dia tak gembur tanah dan sebagainya. Sama lah macam dalam bisnes. Kalau kerja kita fokus kepada menyiram, maksudnya cari duit, pergi kerja, buat kerja hari-hari, dia just macam kerja sekadar kerja. Dia bukan nurturing the people, mendidik orang, growkan mereka punya mindset, bantu mereka ada career enhancement dan sebagainya. Itulah yang direlatekan dengan analogi tanam pokok tu tadi. Kita kena gemburkan dia tanah, check dia punya pH, and then pilih benih yang betul. And then kita siram, and then kita cabut ulat-ulat yang ada, or maybe trim pokok tu dan sebagainya. Itu adalah proses nurturing. Sama yang kita gunakan dalam bisnes, mendidik, coach, guide. Dia bukan sekadar suruh dia orang kerja semata-mata. Macam tu. Itu antara formula lah kan yang sepatutnya diamalkan
oleh para semua usahawan dan Ya. sebagainya. Masyi, pada seminit terakhir ni mungkin ada harapan Masyi ataupun doa Masyi yang mungkin Masyi rasa perlu, maybe lah next year, harapan untuk tahun depan macam mana pula? InsyaAllah. Masih doakan semoga Allah lindungi kita. Yeah. Allah permudahkan seluruh kehidupan kita, kerjaya kita, perhubungan dan sebagainya. Semoga Allah jauhkan kita daripada ujian-ujian yang kita tak mampu lalu. I'm expecting more hadiah, more nikmat daripada Allah sebenarnya, sebab kita percaya pada maha baiknya Allah. Betul. Sekalipun ada perkara-perkara yang kita nampak macam buruk pada mata kita, tapi sebenarnya baik di sisi Allah. Dan ada perkara-perkara yang kita nampak macam baik, tapi sebenarnya tak baik di sisi Allah. Dan Allah sahajalah yang mengetahui, menetapkan apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, insyaAllah. InsyaAllah. Masyi, sedikit tentang situasi yang melanda saudara kita di Gaza, di Palestin. What is your pandangan Masyi lah? Masya Allah, tabarakallah. Mereka sebenarnya sumber inspirasi yang paling besar. Ya. Sebenarnya dia orang punya daya ketahanan, resilient, Allah. despite dibunuh, despite dibom, despite rumah-rumah mereka diruntuhkan. So we were supposed to be part of them. Ya. Kalau tak mampu, kita bukan kalau tak mampu, kita memang tak mampulah. Tapi dekat sini apa yang kita boleh buat? Kalau kita boleh boycott lah. Ya. Apa yang kita mampu? Betul. Tunjukkan kita punya solidarity, tunjukkan persaudaraan kita sekalipun dari jauh. Itu pun sebenarnya akan dikira, dan insya-Allah mujahadah kita ni akan diberi ganjaran oleh Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Kita cuba yang terbaik, apa yang kita mampu kita lakukan, dan seboleh-bolehnya doa tu kalau boleh jangan berhentilah. InsyaAllah. Untuk saudara mara kita InsyaAllah. di Palestin, insyaAllah. Masyi, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Terima kasih Thank sudah you jemput Masyi. for the inspiring words sama-sama. InsyaAllah ada rezeki kita mungkin jemput lagi. InsyaAllah, Akan datang insyaAllah di TV Al Hijrah. InsyaAllah. Okey, itu dia bersama saya Masyi dan juga saya Arif Rahman. Sekian dulu CCTV untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.